nanti Mak doakan Afiq kat KL ya. Nanti bila Afiq dah kaya, Afiq belikan macam-macam untuk Mak. Mak tak nak semua tu, nak. Mak nak bila Afiq berhijrah ni, mulakan hidup baru. Sebagai seorang yang sentiasa mendoakan Mak. Dan bila bersedekah tu, sedekahkan atas nama Mak sekali. Boleh? Boleh Mak, insya-Allah. Afiq minta maaf, Mak. Afiq lama tak balik. Afiq minta maaf. Ya Allah, jangan ambil Mak aku. Mak, bangun, Mak. Mak, bangun, Mak. Afiq ada beli ke Mak baju baru. Afiq janji Mak macam-macam. Afiq takkan tinggalkan Mak lagi, Mak. Mak jangan tinggalkan Afiq, Mak. Mak bangun, Mak. Mak bangun. Mak, Afiq tak ada apa, Mak. Afiq ada surat, Mak. Mak, bangun, Mak. Mak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakan baginya. Tahukah anda sedekah jariah adalah sedekah yang amalan pahalanya mengalir walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Ayuh kita berinfak kepada projek infak Telaga Kemboja, sebuah kempen dijayakan Pertubuhan Ar-Rasyid yang telah pun beroperasi selama 12 tahun sejak 2010. Apakah impian seorang ibu? Impian seorang ibu mempunyai anak soleh yang sentiasa mendoakannya walaupun sudah tiada di muka bumi ini. Anak yang tidak pernah melupakan pengorbanan mereka ketika masih hidup. Ayuh kita membalas pengorbanan ibu dan bapa kita dengan berinfak kepada kempen infak Telaga Kemboja, dan pahalanya kita sedekahkan buat ibu dan ayah kita. Kempen ini bertujuan membina telaga di kawasan kampung pedalaman di Kemboja yang tidak mempunyai sumber air bersih. Setiap telaga boleh digunakan dan memberi manfaat kepada 100 keluarga di sekelilingnya. Bayangkan, selagi telaga digunakan, selagi itu pahala untuk ibu dan ayah kita tidak putus buat mereka. Ayuh kita berinfak kepada kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. InsyaAllah menambah amalan kebaikan buat ibu dan ayah kita di dunia dan akhirat. Okey, itu dia. Masya Allah, itu dia antara salah satu platform untuk kita mengumpul saham akhirat kita, mengukir senyuman manis dengan berinfak. InsyaAllah bersama dengan Dewi sekarang ni di talian Skype, kita ada seorang pendakwah yang cukup hebat, yang disayangi ramai. Kita ada Ustaz Zul Ramli. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Dewi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bila kita tengok visual tadi, Masya Allah, sayu rasa hati. Kadang itulah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, kan Ustaz. Jadi sebelum tu kita nak kongsikan dahulu dengan tajuk kita hari ini, mengukir senyuman manis dengan berinfak. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami bagaimana caranya untuk kami memberikan senyuman manis kepada kedua ibu bapa, terutamanya mereka yang telah tiada. Silakan Ustaz. Baik, Dewi dan juga semua para penonton yang bersama, para dermawan yang saya pohon dan doakan agar Allah sentiasa memberikan rahmat dengan dimurahkan rezeki. Baik, apabila kita sebut mengukir senyuman manis dengan berinfak, saya dapati bahawa tajuk ini sangat dalam. Kenapa? Sebab dengan satu amal infak yang dilakukan oleh kita, maknanya kita mengeluarkan apa yang Allah rezekikan kepada kita, sebahagian daripadanya kita berikan kepada sasaran yang betul. Kita sebenarnya telah memberikan senyuman kepada orang yang menerima infak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niatkan untuk ibu dan ayah kita. Mungkin mereka telah dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh sana. Mereka mendapat senyuman yang begitu gembira kerana amalan mereka tidak putus kerana adanya kita yang memberi sedekah untuk mereka. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami setakat ini kempen kutipan dana infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid, dan kenapa kempen ini perlu diadakan Ustaz? Silakan. Baik Dewi,
kita pernah ada satu masa dulu di Selangor, di KL, di mana-mana di Malaysia yang terputus bekalan air buat seketika. Saya rasa kita rasa rengsa dan resah ya, menunggu air. Tetapi rakan-rakan penonton yang saya kasih sekalian, ada bumi yang mereka juga beragama seperti kita, saudara kita, yang tidak ada keperluan tersebut. Untuk dapat air begitu susah sebenarnya. Jadi sebab tu pertubuhan Ar-Rashid ni sebenarnya bila kita dah pergi dan Masya Allah kita rasa kita menjadi satu tanggungjawab. Kita melihat betapa susahnya mendapat benda asas dalam hidup yang namanya air. Jadi kerana itu kita memang menggerakkan kempen ini, kerana dengan kempen ini insya Allah sedikit daripada apa yang kita infak, sebahagian saja yang kita infak, tetapi ya Allah, manfaatnya akan dapat digunakan pakai oleh begitu ramai saudara-saudara kita di sana yang sangat memerlukan. Itu dia kan, Masya Allah. Jadi Ustaz mungkin ramai juga dia penonton-penonton nak tahu lagi berkaitan dengan pengenalan. Kita nak tahu pengenalan berkaitan dengan pertubuhan Ar-Rashid ni Ustaz. Mungkin Ustaz kongsikan secara ringkasnya. Baik Dewi ya. Jadi Ar-Rashid ni sebenarnya sebab sebuah NGO. Bila sebut NGO kita tahu non-government non-profit organisation ya. Maknanya tidak berasaskan kepada keuntungan, tetapi di atas kita-kita yang ada di sana yang memang melihat ini satu keperluan. Dan mungkin kita duduk di Malaysia, kita duduk selesa, hari-hari tak ada masalah. Tetapi bila kita pergi ke sana, Ar-Rashid pergi ke sana, dan alhamdulillah Ar-Rashid telah pun beroperasi selama 12 tahun dengan pelbagai kempen dilakukan, dan Masya Allah saya kira begitu banyak manfaat yang dapat oleh saudara-saudara kita di Kemboja. Dan pastinya untuk orang yang telah menginfak, dan nanti insya-Allah lepas ini kita sama infak, pastinya akan mendapat ganjaran, dan selama mana dimanfaatkan, kebaikan akan melimpah ruah buat kita insya-Allah melalui platform pertubuhan Ar-Rashid. Itu dia kan, alhamdulillah kan, insya-Allah kita dah tahu berkaitan dengan pertubuhan Ar-Rashid ni kan. Jadi Ustaz, bagaimana agaknya caranya untuk kita membalas kedua jasa ibu bapa kita dengan melalui bersedekah, macam topik kita mengukir senyuman kan. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan kepada kami penjelasan supaya kami faham bahawasanya seorang anak adalah amalan untuk ibu bapa, dan kita boleh dengan bersedekah tu, kita boleh bersedekah walaupun ibu bapa dah tiada, beri kepada mereka, niatkan untuk mereka Ustaz. Allahu Akbar ya. Kita nak jadi baik di sisi Allah, dan Allah pula melihat kita dia anggap baik bila kita buat kepada manusia yang paling berjasa pada kita. Siapa ya Dewi yang lebih berjasa pada kita melainkan seorang yang kita pernah menumpang dalam rahimnya. Kita pernah, ya Allah, ketika kita lahir tumpah darahnya, dan ketika itu dia bertarung antara hidup dan mati. Yakinlah kita takkan pernah mampu membalas jasa ibu ayah. Namun kita boleh membantu dengan Masya Allah kita infakkan. Contohnya kita infakkan sekarang untuk telaga Kemboja, dan kemudian kita niatkan dengan tulus, ya Allah, jadikan pahala ini buat mereka ya Allah. Dan cuba bayang senyuman, keredaan yang mereka beri kepada kita, dan itulah asbab Allah redha pula pada kita. Jadi Ustaz, saya rasa penonton-penonton di luar sana nak tahu bagaimana caranya untuk kita berinfak melalui kempen infak telaga Kemboja oleh pertubuhan Ar-Rashid ini Ustaz. Allahu Akbar ya, para dermawan, di bawah saya ini ada tulis kita boleh pergi kepada FB Pertubuhan Ar-Rashid, kita boleh layari laman web kita www.infaktelagaarrashid.com, dan di sana juga kita ada akaun yang mana ada ahli lembaga amanah yang memantau setiap sen yang kita berikan tersebut, Bank Islamik ya. Di sana ada 5624 693295 ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Bayangkan kita beratur berjam-jam untuk mendapatkan bekalan air bersih setiap hari. Ayuh, kita berinfak kepada kempen infak telaga Kemboja oleh pertubuhan Ar-Rashid, membantu penduduk Kemboja mendapatkan bekalan air bersih. Semoga dengan infak ini menjadikan kita dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat.